Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Abang doakan semua yang menonton video Abang pada hari ini diberikan kepanjangan umur. Kepanjangan, boleh lah diberikan panjang umur, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan oleh Allah Ta'ala. Sekarang ni Abang ubah, kalau untuk permulaan video Abang lebih suka kepada kita doa-doa lah. Jadi terima kasih sangat-sangat sudi kembali dengarkan cerita Abang. Ini semua adalah pengalaman daripada ramai orang bagi kepada Abang. Moga-moga Abang ceritakan dan menjadi pengajaran bukan untuk Abang tapi untuk semua, dan pada masa yang sama untuk hiburan kita semua. Jadi hari ini Abang nak sampaikan satu cerita yang agak panjang, tapi Abang pecahkan kepada 3 bahagian. Sebabnya kenapa Abang pecahkan kepada 3 bahagian? Supaya dalam semasa waktu rehat Abang bolehlah baca sekejap. Takut-takut cerita yang panjang tu bila terlupa dekat tengah-tengah dia jadi tak seronok. Cerita kali ini mengisahkan seorang budak lelaki yang sepatutnya namanya adalah Putra, tapi Abang tukar kepada nama lain, iaitu nama Mubin. Mubin adalah nama salah seorang daripada penonton cilik Abang. Dan dia adalah waktu hari Sabtu ni, hari ni lah kan, dikira hari jadi dia yang keberapa Abang tak pasti, tapi Abang ucapkan selamat hari jadi buat Mubin. Okey, jom kita teruskan. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Mubin sewaktu dia bersekolah di sekolah tahfiz pada tahun 2001. Kes ni terjadi pada tahun 2001. Waktu tu Mubin 13 tahun kalau tak silap Abang umur dia, dan dia dapat tawaran masuk ke sekolah tahfiz. Bagi kawan-kawan penonton Abang yang tak tahu ataupun yang tak pasti apa itu sekolah tahfiz, itu adalah sekolah untuk orang Islam. Jadi yang bersekolah dekat situ mereka akan diajar tentang cara menghafal Quran. Jadi bila diorang habis sekolah, selepas beberapa tahun diorang akan berjaya menghafal kitab suci Al-Quran, dan hafalan itu akan digunakan di kemudian hari. Okey, itu adalah sekolah tahfiz. Jadi Mubin ni memang daripada kecil suka sangat menghafal Al-Quran. Jadi bila bapak dia tengok dia ada kelebihan menghafal Al-Quran, bapak dia daftarkan ke satu sekolah tahfiz dekat Hulu Selangor. Pada waktu tu memang dia nak masuk tingkatan 1, memang cantik-cantik lah, bapak dia daftarkan. Ditambah pula bapak dia ni adalah seorang ustaz, dan pada masa yang sama bapak dia adalah seorang pengamal perubatan yang sangat tersohor. Kalau Abang sebut, semua orang tahu nanti. Jadi Abang tak nak sebut untuk mengelakkan daripada ialah kesalahan cerita atau terjadi fitnah ke apa benda. Abang nak mengelak daripada situ. Jadi Abang tak nak bagi tahu siapa bapak dia. Cuma Abang beritahu bapak dia adalah seorang yang terkenal. Jadi seminggu sebelum masuk ke sekolah tahfiz ni, memang bapak dia buat persiapan bagus untuk Mubin. Beli barang, beli makanan, beli makanan. Maksudnya persiapan untuk masuk sekolah. Sebabnya bila Mubin dah masuk dalam sekolah tahfiz, dia tidak dibenarkan untuk balik ke rumah. Dia perlu habiskan masa 40 hari dekat sekolah. Tujuannya adalah untuk beramal mesra atau menyesuaikan diri dengan kawasan sekolah. Jadi sesuai diri dengan kawan-kawan, dengan ustaz-ustaz, cikgu-cikgu, supaya bila sesuaikan diri itu akan lebih mesra. Jadi proses pembelajaran akan berlaku dengan sangat mudah. Sebab itu selepas masuk 40 hari tak boleh balik. Jadi selepas 40 hari barulah Mubin boleh balik. Jadi disebabkan 40 hari tak boleh balik tu, memang bapak dia sangat memahami, buat segala persiapan. Jadi seperti hari yang dijanjikan, akhirnya Mubin pun didaftarkan masuk dekat sebuah sekolah tahfiz yang terletak di Hulu Selangor pada tahun 2021. 2021 bulan Januari kalau tak silap Abang. Waktu masuk tu Mubin memang sangat gembira, budaknya sangat cergas, dan Mubin ni terkenal di kalangan kawan-kawan dia waktu sekolah rendah. Dia adalah seorang yang sangat merendah diri dan suka memaafkan orang lain. Walaupun orang buat jahat kat dia, teruk macam mana pun, tetap dia akan maafkan. Sebab dia kata dia perlu hidup dengan gembira. Jadi bila bapak dia nampak ciri-ciri yang baik macam tu,
Jadi bapa dia kata memang bagus kalau diajar untuk menghafal kitab Al-Quran dekat sekolah tahfiz. Jadi bila dia daftar masuk tu, memang semua kawan-kawan, cikgu-cikgu semuanya baru dan semuanya sangat suka dengan perwatakan Mubin. Lebih-lebih lagi Mubin ni orangnya ramah tapi tidak terlalu melebih-lebih ramah dia. Senang bergaul dengan semua orang. Tapi waktu tu memang Mubin tak tahu sebenarnya dia akan mengalami peristiwa yang lain macam peliknya, yang boleh dijadikan filem bagi abang lepas tu. Jadi bila dah bersekolah dekat situ, si bapa dengan si ibu yang menghantar pun baliklah. Ini pengalaman yang diceritakan semula oleh Mubin sendiri dan juga kawan-kawan dan ustaz yang mengajar dia. Selepas 2 hari dia masuk kat... Kenapa abang tiba-tiba meremang? Selepas 2 hari dia daftar dekat sekolah tu, tiba-tiba Mubin kena demam panas. Mulanya Mubin ingat benda tu macam satu benda yang biasa. Sebabnya dia memang ada satu sifat bila beralih tempat, maksudnya daripada satu tempat ke tempat yang baru, untuk menyesuaikan diri dia memang mudah demam. Dan dia ingat itu adalah demam biasa. Rupanya bukan. Waktu dia demam tu, pihak asrama minta Mubin duduk dekat dalam hostel. Selepas dibawa ke klinik untuk buat pemeriksaan, doktor kata Mubin okey je, demam-demam biasa je, demam-demam air orang cakap. Jadi dia kata Mubin tak ada masalah, demam biasa, dia kena duduk dekat asrama, tak payah masuk dalam kelas. Waktu ni siang. Tengah Mubin layan-layan mata nak tidur, waktu tu dia kata dia rasa macam kepenatan, keletihan, demam. Tiba-tiba ada seorang lelaki tinggi datang ke arah Mubin. Lelaki tu pakai seluar slack ataupun seluar, kita pakai seluar kerja macam tu, dan juga pakai baju kemeja putih masuk dalam. Orang tu terlalu tinggi sampaikan Mubin tak nampak muka dia. Dengan kata lain, Mubin ni dia duduk dekat katil 2 tingkat. Dia duduk dekat tingkat bawah. Dan lelaki tu berdiri dekat sebelah katil dia. Disebabkan terlalu tinggi, dia tak nampak muka lelaki tu. Tapi dia dapat bau lelaki tu ada satu bau yang pelik. Dia bukan busuk, tapi dia lebih kepada bau-bau wangi. Jadi Mubin ingatkan mulanya adalah warden asrama ataupun cikgu-cikgu yang masih lagi dia tak kenal. Tapi bila orang lelaki tu berdiri sebelah katil, dia tak bergerak-gerak, dia dah mula rasa lain macam. Dia diam aja tengok lelaki tu berdiri tak bergerak. Selepas 2-3 minit, lelaki tu keluarkan suara yang Mubin tak sangka. Ikut aku kalau kau nak selamat. Itu je ayat dia. Waktu tu Mubin macam dengar dengan tak dengar. Dia pun tanyalah, apa pakcik? Ikut aku kalau kau nak selamat. Kali kedua suara dia macam keras sikit. Jadi Mubin ni macam buat tak tahu je lah, tak kau lah. Buat tak pasal lah. Mubin palingkan badan dia, membelakangkan pakcik tu. Tiba-tiba pakcik tu rentap tangan dia sampai Mubin terkejut. Mubin tak toleh. Bila tangan dia kena sentap, dia tak toleh. Dia terus turun daripada katil, lari pergi ke kawasan kelas. Waktu tu dia yakin mungkin benda tu bukan manusia, tapi makhluk alam sebelah. Dia berlari ke arah cikgu sampai dengan muka yang pucat lesi, sampai cikgu tanya kenapa. Dan Mubin ceritakan cikgu tu pun pelik, tak pernah jadi pengalaman macam ni dekat sekolah tahfiz tempat Mubin belajar. Jadi cikgu cakap kalau terlalu takut sangat, Mubin duduk dekat dalam kelas, tidur dekat dalam kelas. Sebab waktu tu dia demam. Yang penting dia dah ambil ubat. Okey, kejadiannya sampai situ untuk hari itu. Dan sampai ke petang, sampai ke malam, tak ada berlaku apa-apa. Besok paginya, waktu tu hari cuti, hari Sabtu. Mubin pun selepas sarapan, tak ada buat apa-apa aktiviti. Untuk menghirup udara segar, Mubin berjalan-jalan di sekitar taman dekat sekolah tahfiz tu. Waktu dia berjalan-jalan kat taman tu, dia nampak daripada jauh perempuan pakai perempuan pakai kebaya warna merah. Tapi
dia tak tahu sama ada itu adalah manusia ataupun bukan manusia. Sebab daripada jauh mukanya tak nampak, macam blur-blur muka dia. Jadi dia tengok aja perempuan tu. Biarlah dia kata perempuan tu tak kacau dia, dia pun tak kacau perempuan tu. Jadi dia berjalan dia dekat kawasan taman tu sampailah dekat asrama dia. Tapi daripada kejauhan pun dia boleh nampak perempuan tu berdiri tak bergerak, berdiri kat tempat yang sama. Dia dah syak lain dah. Ini lain macam perempuan ni. Jadi dia rasa macam untuk mengelakkan daripada perkara-perkara buruk berlaku, dia pun terus masuk dekat dalam asrama. Tapi kejadian tu tak berhenti takat itu. Malam tu, nak jadi cerita ni, malam tu kantin masak masakan yang tak berapa Mubin gemar. Dan tambah pula waktu tu kesihatan dia memang tengah demam. Bila dengar kita punya selera antara ada dengan tak ada je kan. Jadi dia pun makan sikit, cepat-cepat dia naik dekat asrama. Jadi waktu dekat asrama tu dia seorang tu. Waktu tu dia seorang. Oh, ini dah mula dia punya kisah seram dia. Tengah dia baring dekat katil, tiba-tiba ada seorang perempuan rambutnya merebang keriting, pakai baju putih, muka dia memang ngeri gila, berlari ke arah Mubin. Waktu tu Mubin macam terkaku nak buat apa pun tak tahu. Tiba-tiba perempuan tu tarik kaki Mubin sampai Mubin jatuh daripada katil. Mubin ditarik masuk ke bawah katil. Waktu tu Mubin menjerit-jerit. Dia kata dia terlalu ketakutan. Dia menjerit-jerit. Benda tu tarik di bawah katil. Akhirnya tarikan tu terlepas. Bila terlepas, cepat-cepat Mubin lari. Tapi tak sempat dia lari, benda tu serang dia daripada belakang, cekik dia dan angkat dia. Waktu tu Mubin kata dia meronta-ronta, dia tak boleh nak sebut Allahu Akbar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebab waktu tu dia kata dia terlalu takut. Tapi dia meronta dalam keadaan terapung. Dan benda ni disaksikan oleh kawan-kawan dia. Tengah dia terapung tu, tiba-tiba kawan-kawan dia balik daripada makan malam. Balik dia tengok, semua orang tengok Mubin terapung. Kisah ni memang kisah betul, bukan pelik-pelik punya kisah, memang berkisah betul. Dikonfirmkan sendiri dengan orang yang cerita ke abang. Nanti abang ceritakan siapa yang cerita. Jadi Mubin terapung. Bila kawan-kawan tengok Mubin terapung, kawan-kawan pun dah jadi cuak lah kan. Bila dah cuak, cepat-cepatlah kawan-kawan ni panggil ustaz-ustaz yang ada, warden-warden yang ada kat situ. Jadi dalam keadaan terapung tu, ustaz-ustaz datang baca ayat-ayat suci Al-Quran, siap azan, siap apa. Jadi Mubin tu meronta-ronta. Diorang cuba tarik tapi tak boleh. Terlalu kuat Mubin terapung. Tak tahu, diorang tak nampak sebenarnya. Tapi Mubin cakap dia tengah kena cekik waktu tu. Perempuan yang rambut keriting tu tengah cekik dan apungkan dia. Dan selang setengah jam waktu tu, dah muka dah pucat, dah badan dah penat. Akhirnya Mubin dilepaskan dan dia terhempas ke bawah. Dan waktu tu dia dah menangis gila-gila. Dia dah tak tahu nak buat apa. Dah ustaz-ustaz pun dah jadi takut. Sebab kalau siapa-siapa yang tak tahu, ustaz-ustaz dekat sekolah tahfiz, kepakaran diorang adalah mengajar Al-Quran, mengajar macam mana membaca Al-Quran dengan baik. Tapi diorang bukanlah orang yang pakar dalam perubatan Islam lain. Dalam perubatan Islam, bagi kawan-kawan abang yang bukan beragama Islam, bukan semua benda kita perlu baca. Dia ada ayat-ayat tertentu untuk digunakan bagi menghalau makhluk-makhluk yang bukan manusia. Bukan semua Quran, senaskah Al-Quran ada ayat-ayat dia yang tertentu. Jadi selepas dah jatuh tu, memang kecoh cerita Mubin. Hara jadinya. Tapi cikgu-cikgu dekat situ anggap perkara ini mungkin bersifat sementara. Bila bersifat sementara, okeylah, tak ada masalah. Jadi kisah ni bersambung pada keesokan harinya. Esoknya, waktu tu bukannya malam sangat, waktu maghrib tau. Ini kejadian seterusnya sehari selepas tu. Yang tadi terapung kan. Jadi keseharian selepas tu, waktu tu semua budak-budak maghrib, sebelum maghrib nak pergi mandi untuk bersihkan diri supaya mereka boleh bersedia untuk sembahyang maghrib. Lebih kurang pukul 6.30 lah macam tu. Waktu tu Mubin masih lagi dekat dalam asrama. Disebabkan kejadian malam tadi, dia rasa macam tak sedap sangat, badan dia sangat tak sihat. Tapi
Petang tu berlaku lagi peristiwa yang lebih kurang sama dengan sebelum tu, iaitu tiba-tiba perempuan berambut keriting, berkain gelabah geleboh macam tu serang Mubin daripada katil. Tiba-tiba Mubin tengah duduk ni dekat atas katil, perempuan tu keluar daripada bawah katil kawan dia. Perempuan tu tarik kaki Mubin sampai Mubin jatuh dan terpelosok bawah katil. Waktu tu kawan-kawan dia nampak dan kawan-kawan dia sempat tarik Mubin keluar daripada katil. Akhirnya Mubin selamat. Tapi pada waktu tu Mubin dah tak sedar. Mubin dah meracau-racau. Dah macam-macam dia sebut, lepaskan aku nak balik dekat hutan, lepaskan aku. Dia dah meracau-racau. Selepas ditarik oleh perempuan tu, sik baik dia tak dapat masuk bawah katil. Perempuan tu lepaskan. Yang nampak perempuan tu Mubin seorang. Tapi kawan-kawan dia nampak memang Mubin seolah-olah ditarik ke bawah katil. Jadi lepas dah diselamatkan, Mubin diletakkan di dalam satu ruang, dalam satu kawasan lapang. Kawan-kawan dia baca Quran, tolong Mubin untuk lepas daripada cengkaman makhluk tu. Jadi kawan-kawan dia baca Quran, ustaz dipanggil, ustaz pun baca Quran. Sebab diorang ni bukannya orang yang pandai ruqyah, tapi pandai baca Quran. Ramai-ramailah baca. Jadi pihak sekolah telefon bapa Mubin. Jadi bapa Mubin pun datang dekat asrama tu dan bapa Mubin buat ruqyah. Sebab bapa Mubin ni memang perubatan Islam. Dia memang dia tahu macam mana nak mengubat. Jadi dia pun terkejut bila pihak sekolah beritahu anak dia kena macam tu. Jadi nak tak nak darah daging sendiri dia buat ruqyah. Akhirnya Mubin sedar. Bila Mubin sedar, pihak sekolah cakap lebih baiklah Mubin dibawa balik dulu, berubatkan, takut ada benda-benda yang tak kena. Jadi si ayah pun bawa lah Mubin balik rumah. Bila Mubin balik rumah, Mubin ceritakan semua yang berlaku. Pada masa yang sama, pihak sekolah dah ceritakan kepada ayah Mubin apa yang berlaku. Jadi Mubin pun tinggallah dekat rumah selama seminggu. Dan selama seminggu itulah Mubin diubati oleh ayahnya sendiri. Selepas seminggu, keadaan Mubin dah semakin okey dan bapa dia pun hantarlah Mubin semula ke sekolah tahfiz dekat Hulu Selangor tu. Baru masuk kawasan sekolah, tiba-tiba Mubin terkejut gila. Dia kata dengan bapa dia dengar suara seorang lelaki yang cakap macam ni, "Kau berani balik sini semula? Pergi kau daripada sini kalau kau nak selamat," dia kata. Jadi bila Mubin beritahu bapa dia kata tak apa, banyakkan zikir, banyakkan selawat Nabi, ingat pada Allah. Jadi Mubin ni bukan orang yang penakut, dia orang yang berani. Dia dengar nasihat bapa dia, dia turun, dia masuk sekolah. Tapi tak lama, esoknya dia dah jumpa dengan perempuan berkebaya merah. Ke mana-mana dia pergi, dia nampak perempuan berkebaya merah. Dan ke mana-mana dia pergi, dia nampak lelaki tinggi pakai kemeja putih. Dia tak tahu apa hubung kait antara lelaki tu dengan kebaya merah dengan makcik rambut keriting yang macam rockers, makcik rockers tu. Tiga benda ni Mubin selalu nampak dan disebabkan tu dia rasa sangat terganggu. Kes ni berlanjutan bila selepas 2 hari Mubin balik semula ke tahfiz tu. Pada malam tu Mubin nak pergi minum. Jadi tempat minum tu abang bayangkan macam mesin kowe lah macam tu. Agak jauh sikit lah, dia terletak dekat kantin. Jauh sikit daripada asrama. Jadi Mubin nak pergi minum, nak ambil air minuman dengan kawan dia. Dalam perjalanan tu mereka berdua ni terserempak dengan satu pokok yang besar. Tiba-tiba Mubin tutup telinga menjerit, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad." Kawan dia kata, kenapa? Dia kata, dia tunjuk dekat atas pokok. Sebenarnya dia nampak makcik rockers, makcik yang rambut keriting tu yang dia nampak sebelum ni. Dia nampak benda tu dekat atas pokok. Jadi kawan dia dah tak tahu nak buat apa. Tiba-tiba kita sambung cerita ni untuk kisah yang kedua. Sebenarnya abang sambung untuk kisah yang kedua sebab abang takut kalau abang terlupa sesetengah cerita. Jadi sempatlah abang nak baca semula. Sambung Jadi sambungan dia adalah dia pergi minum. Bila dia pergi minum, dia nampak pokok besar. Atas pokok besar tu ada makcik rockers. Lepas tu dia dah menjerit-jerit ketakutan. Tiba-tiba Mubin kata dia tak ingat langsung apa yang berlaku. Tapi kawan dia cerita apa yang berlaku. Dia kata tiba-tiba Mubin senyap. Mubin berdiri semula selepas dia tertunduk-tunduk ketakutan. Mubin berdiri. Tiba-tiba Mubin cekik kawan dia.
Dah meronta-ronta kawan dia. Kawan dia baiklah, kawan dia ni memang pandai sikit nak bertumbuk ni. Dia kata dia meronta-ronta, dia menjerit-jerit, Mubin kenapa ni? Kenapa kau cekik aku? Dia orang dah terbaring dua-duanya. Yang Mubin cekik kawan dia, dan kawan dia ni tak tahu nak buat apa. Dia tombok muka Mubin, dia terajang perut Mubin, dan akhirnya cekikan terlepas dan budak tu pun berlari balik ke asrama. Tapi waktu dia berlari balik ke asrama, Mubin kejar daripada belakang. Kalau kita macam mana, tiba-tiba kawan dah kena rasuk kejar kita pula. Kalau abang dah cuak lah kan. Mubin kejar daripada belakang, dia komen lari laju menjerit, mak dia. Akhirnya budak yang kena cekik tadi tu, kawan si Mubin tu, sampai dekat asrama. Bila sampai dekat asrama, kawan-kawan tu semua terkejut. Kenapa? Dia orang pun semua keluarlah daripada asrama. Dia orang tengok Mubin berdiri dalam keadaan muka yang kusam gila. Waktu tu kawan-kawan cakap, tadi Mubin nak cekik aku weh. Aku dah nak mati siap, aku teranyang perut dia. Lepas tu kawan-kawan dia kata, apa kata kita tangkap Mubin, bawa pergi ustaz. Bila dah cakap macam tu, Mubin terus berlari. Dan dia orang semua kejar ramai-ramai ni. Kejar Mubin. Dan Mubin berlari ke arah beluka yang berdekatan, yang dekat dengan asrama tu. Kawan-kawan dia dah, kalau dah masuk dalam beluka susah lah nak cari. Sebelum Mubin masuk dekat dalam beluka, kawan-kawan dia komen laju kejar, tangkap si Mubin. Mubin meronta-ronta, hampir-hampir terlepas, tapi dia orang pegang ramai-ramai, pegang pinggang, pegang kaki. Jangan bagi kaki tu jejak Allah, kenapa jejak tanah. Jangan bagi Mubin kakinya jejak tanah. Jadi dia orang junjung Mubin ramai-ramai, bawa aku pergi jumpa ustaz. Lepas tu Mubin menggeletik, menjerit-jerit. Suara Mubin bertukar-tukar jadi garau-garau macam tu. Jadi Mubin dibawa ke asrama, ke ustaz. Dan lepas tu ustaz tu cubalah buat ruqyah ke apa, baca ayat yang perlu, tapi tak jalan. Terpaksalah pihak sekolah panggil lagi bapa si Mubin. Bapa si Mubin ni duduk dekat Kajang. Jadi Kajang, antara Kajang dengan Ulu Selangor tu tak adalah dekat sangat, jauh juga. Jadi bapa dia dengan si emak Mubin ni drive malam tu pergi ke Ulu Selangor nak tengok, risau kenapa anak jantannya jadi macam tu. Jadi bila sampai dekat tempat kejadian, tengok Mubin dah meronta-ronta, bapa dia cuba buat ruqyah. Akhirnya Mubin sedar. Cuma selepas Mubin sedar, cikgu beritahu dengan bapak dia, boleh tak bawa Mubin balik berubat dulu. Sebab cikgu ni semua mengaku yang mereka ni bukanlah orang yang pandai buat ruqyah. Ruqyah tu abang ingatkan semula bagi yang bukan Islam, ruqyah tu adalah cara perubatan Islam untuk menghalau makhluk alam sebelah. Tapi ustaz-ustaz tu tak pandai. Jadi bapak Mubin bawalah Mubin bawa balik rumah semula untuk dibuat perubatan Islam. Nak halau lah benda-benda tu supaya jangan dekat dengan Mubin lagi. Jadi kali ini Mubin balik dalam masa sebulan. Tapi dalam masa sebulan tu macam-macam peristiwa dialami oleh Mubin. Bapak dia cuba mengubat sikit-sikit, tapi Mubin selalu sangat agresif, meronta-ronta. Dia akan cakap, dia akan jumpa 3 benda, iaitu makcik rockers, lelaki pakai kemeja, perempuan pakai kebaya merah. Itu je 3-3 dia kata. Pernah sekali, kata pencerita ni beritahu abang, waktu Mubin, waktu tu tengah malam, tiba-tiba dengar orang buka pintu. Si bapa ingat kucing. Jadi bapa tu biarlah kan. Bila biar, tak sedap hati. Rupanya malam tu diorang tak sedar Mubin keluar daripada rumah, berjalan dalam tidur. Tidur dalam berjalan. Berjalan dalam tidur. Berjalan dalam tidur. Jadi Mubin keluar daripada rumah, sampai keluar ke jalan, sampai nak mengalir ke hutan. Sebaik mak bapak dia perasan. Mak bapak dia tangkap dia, bawa balik rumah. Haralah. Memang keadaan Mubin sangat teruk, diganggu oleh 3 benda yang datang daripada sekolah tahfiz. Tapi ni bukan nak buruk-burukkan sekolah tahfiz. Nanti abang ceritakan sebabnya. Sekolah tahfiz semua baik. Cuma setiap tempat kan ada makhluk-makhluk macam ni kan. Yang kita kan hidup bertindih alam. Jadi Mubin pun dibawa semula ke rumah untuk diubati. Diubati dengan cara ruqyah Islam. Yang jadi tak tahannya, bila Mubin jumpa dengan makcik rockers tu akan tarik kaki dia, akan rentak tangan dia.
Lepas tu kalau jumpa yang kebaya merah tu duk sengih-sengih kat dia, entah macam syok lah sangat. Yang kalau jumpa lelaki tinggi pakai kemeja putih tu, itu lagi teruk. Sampai kadang-kadang Mubin ditampar, digigit, ditarik tangan, diterajang. Memang nampak lebam-lebam. Lebam-lebam kat badan Mubin tu memang jelas. Itu buatkan Mubin rasa stres setiap kali dia terjumpa dengan tiga benda ni. Tiga benda ni mesti buatkan badan dia rasa sakit, rasa penat. Dan dia mendapat mimpi yang pelik-pelik sejak dia balik daripada tahfiz tu. Okey, ini dah masuk bahagian ketiga, iaitu bahagian penghabisan, penutup. Jadi bila dah bapa Mubin buat macam-macam cara ruqyah tak jalan, bapa dia dah habis ikhtiar. Jadi bapa dia bawa Mubin pergi jumpa dengan seorang imam. Imam ni bukan sebarang imam, dan imam ni juga adalah seorang guru silat yang sangat alim. Jadi Mubin dibawa jumpa imam tu ajar beberapa zikir, beberapa amalan-amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan pada masa yang sama, si imam tadi ajar Mubin silat. Silat apa tak pula dinyatakan, tapi silat lah kan. Nanti ada sebabnya kenapa ajar silat ni. Jadi selama beberapa minggu bersama dengan imam tu, Mubin diajar dengan ilmu-ilmu macam ni. Kata imam tu, sekarang ni kita dah tak boleh tolong Mubin. Mubin kena tolong diri dia sendiri. Jadi Mubin kena cure dia. Maksudnya kena cure lah, apa cakap bahasa Melayu apa baik pulih badan dia sendiri. Maksud ruqyah badan dia sendiri. Jadi setiap kali Mubin dapat gangguan, dia akan baca zikir-zikir, dia akan baca salawat-salawat yang dibelajar daripada imam tu. Tapi mengikut cerita Mubin, makin dia zikir, makin kuat benda tu datang. Makin kerap benda tu datang, makin kerap benda tu nak sepak. Mula-mula Mubin sakit juga, dia kata penat juga. Tapi lama-kelamaan dia dah tahu macam mana permainan benda Allah tu. Jadi setiap kali benda Allah tu cuba tumbuk, ada zikir macam ni. Kalau benda tu nak gigit, dia zikir yang kedua pula. Jadi lama-kelamaan dia tahu lenggok permainan benda Allah alam sebelah tu. Lepas tu ada satu peristiwa menjadi peristiwa kemuncak kepada kekuatan Mubin. Maksudnya kekuatan dalaman Mubin. Cerita dia macam ni. Waktu tu dekat ruang tamu pada satu hari, Mubin dengan mak dia. Tiba-tiba Mubin muka pucat lesi. Bila pucat lesi, mak dia tanya, Mubin kenapa? Kenapa pucat? Dia kata, waktu tu kat ruang tamu, Mubin beritahu, mak, dalam bilik Mubin ada banyak lelaki tak pakai baju. Bukan, ayatnya tak sedap pula macam ni. Cik. Lelaki tak pakai baju, mana pula ceritanya. Dalam bilik Mubin ada banyak lelaki yang berpakaian seperti hulu balang zaman dulu. Diorang pakai seluar, pakai samping, tapi tak pakai baju, pakai selempang, pakai tanjak. Ramai gila dalam bilik Mubin. Jadi mak Mubin rasa Mubin kena selesaikan benda ni juga. Jadi mak dia kata, nak buat macam mana? Mubin terus berlari masuk dalam bilik. Mubin kunci pintu. Yang si mak ni tadi cubalah buka, kenapa ni, kenapa dah terkunci, bilik ni dah terkunci dah, kenapa? Jadi mak dia pun keluar rumah, tengok daripada tingkap kat luar rumah, rupanya dalam bilik tu Mubin bersilat tapi macam menumbuk sesuatu, menendang sesuatu. Kalau silat angin, kalau kita menumbuk angin, dia macam mak Mubin macam ni cerita dia. Kalau kita tumbuk angin, macam akan ada terlepas kan, sebab tumbuk angin. Ini tak, nampak sangat Mubin macam tumbuk sesuatu, macam mok macam tu. Kalau dia terajang sesuatu, walaupun tak nampak, tapi mak dia macam terajang sesuatu, benda yang keras, kata mak dia. Jadi bersilat-silatlah Mubin. Mujurlah Mubin dah belajar silat dengan si imam tadi. Bersilat-silatlah lebih kurang setengah jam. Akhirnya Mubin diam, berdiri, dan Mubin keluar dari bilik. Lepas tu mak dia pun masuk semula kat dalam rumah. Mak dia tanya, Mubin buat apa? Mubin tersenyum. Dia cakap apa? Alhamdulillah mak, Mubin dah belajar silat dengan imam tu. Mubin dah tahu macam mana nak menghadapi situasi ni. Jadi sejak daripada tu, kalau ada apa-apa gangguan, Mubin akan serang. Kalau dulu lelaki pakai baju kemeja tu serang Mubin diam sebab Mubin tak tahu nak buat apa-apa. Sekarang ni Mubin dah ada zikir-zikir tertentu, amalan-amalan tertentu, dan
pada masa yang sama Mubin dah ada silat. Jadi orang tu serang, dia tumbuk orang tu. Oi, memang bagus. Itu kalau buat filem cantik tu. Jadi lama kelamaan Mubin dah tahu macam mana nak handle. Dan selang beberapa bulan Mubin dibawa jumpa semula dengan imam tu. Sebenarnya si ayah ni tak puas hati. Si emak dengan ayah ni tak puas hati. Apa sebenarnya yang berlaku pada Mubin? Teruk sangat dia kena sejak daripada tahfiz tu. Jadi imam tu bongkar. Imam tu kata berdasarkan kepada apa yang dia faham, ketiga-tiga benda yang kacau Mubin tu duduk dekat-dekat dengan kawasan sekolah tahfiz. Waktu Mubin datang sekolah tahfiz tu, dia dah nampak Mubin ni budak baik. Jadi diorang nak jodohkan Mubin ni dengan anaknya. Tiga benda yang Mubin nampak. Lelaki pakai baju kemeja tu sebenarnya ayah kepada perempuan pakai kebaya merah. Makcik rokes yang rambut keriting-keriting gerbang-gerbang tu emaknya. Jadi diorang ni sekeluarga memang nak Mubin jadi menantu diorang, jadi teman kepada anak diorang. Jadi diorang nak bawa Mubin ni ke alam sebelah. Tapi cara nak bawa tu kasar sangat agaknya. Jadi membuatkan Mubin rasa terseksa. Itulah sebenarnya apa benda yang selama ini mengganggu Mubin. Tapi Alhamdulillah berkat daripada Mubin belajar silat dan juga zikir-zikir tertentu, dia tahu macam mana nak handle. Dan sejak daripada tu, lama kelamaan dah tak ada lagi gangguan yang dialami oleh Mubin. Mubin dah tahu macam mana nak handle. Tapi ada satu kekurangan sejak daripada peristiwa itu, iaitu Mubin dah mula nampak benda-benda. Kadang-kadang dia boleh nampak benda-benda alam sebelah. Orang kata kalau sekali kita dah disentuh dengan alam sebelah, kita mudah nampak. Jadi dia kata ketiga-tiga makhluk daripada sekolah tahfiz tu dah balik sekolah tahfiz balik. Dan yang dia nampak adalah yang ada di sekitar dia. Kadang-kadang dia nampak dekat sekolah dia, kadang-kadang nampak kat rumah dia. Tapi kesemua tu tak ganggu dia. Masih lagi tak ganggu dia, tak memberi keburukan pada dia. Jadi Alhamdulillah Mubin dah tak sekolah lagi dekat sekolah tahfiz tu. Sebab Mubin kata dia boleh belajar, dia boleh hafal Quran ke mana je dia pergi, asalkan dia ada kemahuan. Dan dia sekolah dekat sekolah harian biasa, sekolah agama, dan masih lagi sekolah agama. Dan sekarang Mubin berumur 14 tahun. Yang cerita ke abang adalah ayah kepada Mubin, iaitu seorang ahli perubatan Islam. Abang nak beritahu kan? Orang rasa macam nak beritahu. Jadi itulah yang diceritakan oleh Mubin kepada ayah dia dan disaksikan oleh kawan-kawan dia yang Mubin terapung. Jadi kalau di antara dalam ini ada yang tahu tentang kisah Mubin, yang jadi saksi mata waktu Mubin terapung tu, boleh komen-komen kat bawah. Cerita ni memang heboh dekat salah satu tahfiz yang terletak dekat Hulu Selangor. Terima kasih sangat-sangat dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang harap cerita ni memberi iktibar untuk kita semua. Ingat, ini bukan disebabkan oleh sekolah tahfiz, jangan takut. Kita sekolah tahfiz adalah untuk menghafal Al-Quran. Dan abang pernah dengar dekat sewaktu kita belajar pun, dengan kata lain kat mana-mana pun kita tak boleh lari daripada makhluk alam sebelah. Kita hidup bertindih, tapi dengan syarat kita tak kacau mereka, mereka pasti tak akan kacau kita. Cuma dalam kes Mubin ni, dia berkenan dengan Mubin ni. Alam sebelah tu lah, makcik dengan pakcik dengan budak tu berkenan dengan Mubin ni sebab Mubin ni perangai dia baik, elok. Jadi disebabkan tu adalah bergaul, dia cubalah buatkan Mubin ni terima dia orang tapi agak kasar. Jadi itulah pengajarannya. Terima kasih sangat-sangat dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Syawal.